Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh makhluk ni nak buat sesuatu, kan? Takkan dapat tanpa izin Allah Ta'ala. Jadi Tuhan-Tuhan palsu yang dibuat oleh manusia tu, Allah kata tak boleh buat apa. Bahala tu, kalaupun semua bahala-bahala berkumpul sedunia ni, dia takkan boleh cipta satu lalat pun. Dan kalau lalat tu pergi ambil apa-apa daripada bahala tu tak ada kuasa nak ambil balik apa yang telah diambil oleh lalat tu. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah ni tak boleh buat apa. Manusia pun tak boleh buat apa, ya? Kalau tak diizinkan Allah. Bahala tu langsung tak boleh buat apa. Batu, dia tak boleh cipta satu lalat. Seluruh manusia ni pun tak boleh cipta satu lalat. Apatah lagi bahala yang dia buat tu. Macam mana boleh kata bahala tu Tuhan? Tuhan tu maknanya yang boleh buat. Tuhan yang boleh buat. Yang boleh buat apa saja. Yang boleh buat apa saja ni satu Tuhan saja. Lain tak boleh. Tuhan tu ialah Allah. Yang dikatakan mereka Tuhan tu, yang dibuatlah apa-apalah, tak boleh cipta satu ekor lalat pun. Dan kalau lalat tu ambil apa-apa daripada dia, dia orang berkumpul nak ambil balik pun tak boleh. Kita pun manusia ni yang nampak macam boleh buat, sebab diizin oleh Allah, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan, boleh nampak, boleh lihat. Bahala tu langsung tak boleh nampak, tak boleh lihat, tak boleh cakap. Yang kita ni berkumpul lah, boleh cipta satu lalat. Alhamdulillah. Ada lalat pun tak boleh cipta. Bukan aja kita tak boleh cipta. Kalau lalat tu kata Allah ambil apa-apa daripada kita punya kuih kan, boleh tak boleh? Kita kejar ni, terpaksa tak dapat kan? Boleh dapat balik. Kita yang dicipta ni pun tak boleh cipta. Boleh cakap, boleh bergerak ni, tak boleh cipta satu lalat. Dan kalau lalat ambil pun, apa-apa dari kita tak boleh ambil balik. Macam tu juga bahala-bahala batu yang dijadikan Tuhan, tak boleh cakap, tak boleh dengar, tak boleh, tentu sekali tak boleh jadi Tuhan. Tapi kenapa pula ambil batu tu jadi Tuhan? Kenapa? Kenapa manusia walaupun boleh berfikir bahawa batu-batu ni yang mereka buat Tuhan ni tak boleh buat apa? Tak boleh bagi faedah, tak juga boleh bagi bahaya. Sebab itu Ibrahim AS tanya pada bapa dia, yang kamu sembah ni boleh buat apa-apa ke pada kamu? Boleh bagi faedah ke? Boleh bagi bahaya ke? Bapak dia tak mau dengar. Bapak dia kata kau
kau jangan cuba-cuba nak ganggu aku. Kalau kau terus berbuat demikian, aku akan halau kau. Lebih baik kau tinggalkan aku. Ni bapak dia buat bahala. Kata, untuk apa sembah ni? Sebab itu satu waktu dia bagi runtuh semua bahala-bahala. Susah nak cakap kat dia, tak boleh nak faham. Senang kata Ibrahim, aku kapakkan semua, aku tinggalkan kapak tu dekat bahala besar. Jadi bila dia orang tanya aku akan cakap, aku tak buat. Kalau kau nak tahu, kau tanyalah bahala besar tu, kau dia boleh cakap. Jadi bila ketua-ketua dia tanya, wahai Ibrahim, adakah kamu yang meruntuhkan semua bahala-bahala ni? Ibrahim kata, tak ada. Kalau kau nak tahu, kau tanyalah bahala yang besar tu, yang ada kapak di tangan dia. Yang pun tengok satu sama lain. Yang kata, Ibrahim, kau tahu kan yang bahala tu tak boleh cakap. Macam mana kau suruh kami pula? Ibrahim dah berjaya buat ketua-ketua tu sendiri cakap, bahala tak boleh cakap. Kau suruh kami tanya dia buat apa? Dia orang pun tahu itu tak boleh cakap, namun dia orang sembah dia. Kenapa sangat? Kenapa? Cina-Cina tu kan, yang Cina telur bawah kita ni, dia pergi colok, atau ada macam Tuhan kecil sikit dalam tu kan. Apa yang dia boleh buat benda tu? Lepas tu letak buah semua kan. Boleh Tuhan dia bercakap, tak boleh. Tapi dia pergi sembah, minta supaya bagi murah rezeki, jualan laris. Jadi manusia ni sebenarnya dia tak mahu beriman dengan Tuhan yang betul. Dia ambil Tuhan yang tak boleh cakap. Lepas tu dia bagi tahu ini bukan Tuhan, tapi perantaraan untuk sampai pada Tuhan yang betul. Jadi buat cerita lah. Allah tak ada suruh kita ada perantaraan pula. Semayang terus pada dia lah. Takkan nak pergi dekat bahala, lepas tu bahala boleh sampaikan kat Tuhan Allah pula. Bahala tu macam mana pula dia nak sampaikan? Dia cakap tak boleh. Jadi mereka tu sebenarnya ikut nafsu dia, bertuhankan nafsu. Dia orang tak mau buat apa-apa sebenarnya. Kalau beriman kepada Allah, Tuhan yang benar, dia orang kena taat. Nafsu dia orang tak nak tu. Nafsu tak nak taat, tak nak semayang, tak nak buat kerja dakwah, tak nak puasa, semua tak nak. Memakan dia. Nak mau makan, minum, rehat tu mana boleh dia bertuhankan Allah? Bertuhankan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, dia mau kita berjaya masuk syurga sama neraka. Tuhan palsu tak ada apa gunanya, buang masa. Jadi kerana dia orang tak mau semua taat ni, masalahnya taat dia tak mau. Percaya Tuhan boleh, taat dia tak mau. Sebab itu orang kata tiada Tuhan melainkan Allah. Dekat mulut dia taat tak nak. Dia tu lebih kurang 2 kali 5 je dengan orang menyembah bahala tu. Oh, Islam Tuhan kamu Allah. Tapi apa tak nak buat? Dakwah tak nak buat. Seminggu sekali je nak. Macam Sufyan. Banyak kali saya suruh dia hari-hari dakwah cuti mati je. Berapa kali saya suruh dia? Dari baru bila dulu saya suruh tu? Saya suruh semua orang jemaah tabligh buat. Kena buat kerja dakwah ni hari-hari je bilang, cuti mati je.
Dia orang kata baguslah cakap tu, tapi kita tak nak buat. Kerana tak nak buat itulah dia percaya Tuhan. Naluri itu mahu Tuhan percaya. Ada sesuatu yang berkuasa. Kan? Tapi yang dia tak nak tu taat. Itu yang dia tak nak. Dia tak nak. Kalau Tuhan batu tu memang tak ada apa perintah lah dia bagi. Apa perintah dia bagi? Ada. Ada kitab dia bagi. Tulis. Ada. Tuhan batu tu ada bagi kitab. Ada. Ha? Ada tak? Ha. Sebab itu dia suka Tuhan tu, tahu tak? Tuhan tu tak turunkan kitab. Tak bagi tahu dia orang apa pun nak buat. Yang dia pergi kat Tuhan, yang dia kata dia semayang tu, apa dia semayang tu? Semayangnya tak lebih dari minta Tuhan supaya bagi dia rezeki lebih. Supaya bagi dia apa? Sehat. Bagi makan banyak, bagus, berniaga bagus tu lah. Cina dia tak nak banyak Cina keling. Dia kenapa tak nak beriman kepada Allah? Sebab dia tahu ada Tuhan, tapi dia tak mahu Tuhan yang bagi dia suruh perintah ni, perintah. Dia nak ikut nafsu dia. Jadi mereka ni memang patut masuk neraka. Bukan patut lagi, lebih patut daripada patut lagi. Oh, Allah yang cipta dia, dia tahu itu bahala bukan cipta dia. Mana boleh bahala tu cipta dia? Cakap pun tak boleh, nampak pun tak boleh. Nampak macam dia ada mata tapi tak boleh nampak. Macam ada telinga tapi tak boleh dengar. Macam ada mulut, macam bahala besar dekat batu kip ni berdiri tu. Kan dia ada mata semua. Boleh nampak? Boleh dia cakap? Kalau kita tanya dia, mana jalan Kuala Lumpur? Boleh dia cakap? Jalan Kuala Lumpur dia tak boleh tahu. Tapi dia ada mulut, tapi tak boleh cakap. Ada telinga, tak boleh dengar. Tentu sekali bukan boleh buat dia. Jadi manusia ni dia ada naluri tu, tapi dia tak mahu mengakui yang benar. Kenapa? Dia hanya mahu makan, minum, tidur, rehat. Tapi taat tau. Taat perintah lain tau. Semayang, tak mahu. Buat dakwah, lagi tak mahu. Keluar jalan Allah, korban harta diri, tak nak. Bagi harta pada orang miskin, tak nak. Puasa, tak nak. Haji, tak nak. Semua tak nak. Tak nak. Jadi mana tempat dia patut pergi tu? Boleh masuk syurga? Kalau dia mati? Boleh? Semua tak nak? Macam Pendi dulu, dia cakap kalimah. Bila dia dah kahwin, dulu dia konon-konon nak buat dakwah lah. Keluar 4 bulan, IPB. Ada ikut saya juga sikit-sikit. Lepas tu bila dia dapat perempuan, maka dia kata itulah kemuncak kehidupan. Segala-galanya. Dia pun lari dengan perempuan tu. Bukan lari lah, maksudnya tinggal dekat Penang, dekat Kulim, banyak tempat dia. Menjauhkan diri daripada saya dan terus tenggelam dalam dunia cari makan, minum, bersetubuh. Dapat 1 orang anak. Hasil dia, yang selama berpuluh tahun dia tinggalkan saya. Dia senyap aja dulu. Mana dia tahu Allah tu? Mana dia kenal Allah tu? Mana dia semayang? Mana dia buat gas? Mana dia keluar jalan Allah? Semua tak buat. Kerja dia hanya cari makan. Macam tu lah. Dia lebih kurang juga dengan penyembah berhala. Bahala tu hanya dia tak sembah je lah, tapi bahala dalam hati dia tu semua bahala. Mempersekutukan Allah. Macam itu punya orang boleh masuk syurga. Kalau mati dalam masa tu, boleh masuk syurga? Boleh? Tentu tak boleh. Dengan izin Allah, datang sini, bila mula dia datang sini, mana ada janggut dia?
Ni semua kosong. Dia punya muka tu, Colonel Amiruddin ibaratkan macam muka bontot monyet. Kan bontot monyet tu kan licin kan. Dia satu kali dulu dekat Amerika ada satu orang dia tak ada janggut, mau jadi imam. Colonel Amiruddin tarik dia, keluar. Terperanjat dia. Dia tak mahu orang yang kulit kepala bontot macam muka macam bontot monyet tak ada ni jadi imam. Jangan buat main kalau siapa yang tak ada janggut ni cuba nak jadi imam dekat orang mazhab Hanafi ni, silap-silap hari bulan dia tarik kamu. Orang berani macam Colonel dia askar dia dakwah pramugari Malaysia. Masa dia naik kapal terbang, kamu 2 machine gun dia. Apa 2 machine gun? Tetek kamu. Dia cakap 2 machine gun. Yang lelaki punya bontot monyet. Saya terjemah dia punya bayan. Dia datang sini, itulah muka dia kan. Mana dia semayang tapi ingat Allah tak ada, mayang sikit. Jadi kerana dunia lah, dia bukan tak tahu usaha dakwah tu, tapi kerana dunia, kerana nak makan, nak minum, semua nak bersetubuh, tinggal semua. Sebab apa dia tinggal semua? Sebab dia nak hanya buat kerja, makan, minum, tidur, berehat, bersetubuh. Dia tak nak lain. Macam tu tak orang kafir ni, yang menyembah berhala, konon menyembah ada Tuhan dia kat depan rumah dia, macam-macam rupa dia buat Tuhan. Tapi bukan sebenarnya dia betul-betul percaya itu Tuhan tu. Sebab dia berikut nafsu dia, bertuhankan nafsu dia. Maknanya dia mau ikut suka hati, apa pun tak boleh perintah kat saya. Yang mencipta saya Tuhan pun tak boleh perintah saya apa nak buat. Saya mau buat suka saya. Macam Hanzalah waktu dia lari ni, sekejap dia lari dari kita kan. Dia tak nak buat gas semua kan. Dia tak nak semayang. Dia buat apa? Dia buat ikut suka dia. Makna yang Tuhan dia beralih dari Allah kepada nafsu. Jadi nafsu itulah sebenarnya Tuhan manusia umumnya yang tak nak bertuhankan Allah. Selagi manusia ni tidak mau menekan nafsu dia, macam Sufyan Ampang ni tak mau tekan nafsu dia, selagi itulah dia tak boleh buat gas hari-hari. Kenapa dia boleh datang sini nak uruskan kerja dunia ni 2-3 hari je tengok. Kenapa dia tak boleh datang sini untuk buat gas, untuk sukakan Allah? Sebab dia bertuhankan nafsu dia. Jadi berapa banyak kita bertuhankan nafsu, begitu jauhnya kita dari jalan yang benar. Nafsu ni menggila tak? Setengah orang dah tak nampak lagi dah apa maksud hidup ni, melainkan nak menunaikan kehendak nafsu. Macam Yazid punya maksud hidup dulu ialah untuk apa? Seronok. Seronok tu apa? Nafsu. Jadi Tuhan dia tu nafsu. Walaupun dia orang Islam, dikatakan Islam mengucap. Jadi orang Islam yang tak mau taat perintah Allah ni, sebab dia sama jugalah, hanya dia beza dengan Cina Keling yang bukan Islam ni. Dia tak adalah Tuhan cacak berhala depan rumah dia tu. Dia ada bismillah, itu je. Tapi berhala tu tak adalah. Dia pun tak buat macam ni, tapi sama lebih kurang. Sebab itu orang yang hanya mengucap kalimah ni, katalah Allah terima ucapan dia masuk neraka je. Tak boleh dia masuk syurga. Kenapa kita hari ni ingat kita masuk syurga hanya dengan mengucap?
Apa pun tak buat. Penyanyi pun menyanyi. Tunggu aku pintu syurga. Aku tunggu kamu di syurga. Aku tunggu aku. Semua lirik-lirik bagus-bagus semua. Semua orang ni agaknya mati je masuk syurga. Di dunia ni suka hati, di akhirat suka hati juga. Di dunia aku hidup macam syurga, maksudnya hidup ikut suka hati, ikut nafsu. Lepas ni Allah akan bagi aku ikut nafsu juga, iaitu di syurga. Tak boleh macam tu. Kamu ni bukan buat syurga tu. Kamu ni dicipta oleh Allah. Kamu kena ikut undang-undang Allah. Allah kata siapa yang ikut nafsu kat dunia ni, tak mungkin dia dapat ikut nafsu dia di akhirat. Dia akan ikut apa kehendak Allah, iaitu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Inilah peraturan dia, untuk Allah berlaku adil kepada mereka yang taat. Kalau kau pun masuk syurga, yang taat pun masuk syurga, apa adilnya Allah? Macam Pendi masuk syurga juga, langgar perintah Allah, kan? Kita buat dakwah hari-hari, semayang berjemaah 5 waktu, keluar jalan Allah, korban harta, tinggal anak bini. Dia anak bini berkepit, semayang tak ada, dakwah tak ada, keluar tak ada, apa tak ada, syurga juga. Kan tak betul tu. Sangat tak betul. Jadi tak ada Tuhan yang benar. Allah tak macam tu. Allah maha adil. Allah pun tak ada untung pun dia masuk syurga, dan tak ada rugi pun kita masuk neraka. Allah tak ada nak apa-apa. Allah berlaku adil, maha adil, bijaksana, maha alim. Dia pasti masukkan Pendi yang ikut suka hati kat dunia ni masuk neraka. Makan apa? Berzakum. Boleh makan semua makanan syurga tu? Tak boleh. Lepas tu minum air nanah yang panas. Bukan nanah je, panas mendidih, yang koyak semua. Tapi minum juga. Boleh tidur. Tidur pun tak adalah dalam neraka, dalam syurga pun tak. Boleh bersetubuh dengan bidadari? Tak boleh. Tak ada bidadari dalam neraka. Hanya api menjulang. Lepas tu dah habis tu hidup balik, kena lagi. Dah habis seksa tu nak mati, hidup balik. Aduh, mati tak ada. Ketika itu baru Sufyan Gombak ni sedar, segala ceramah yang aku bagi selama ni rupanya betul. Aku ingat tak betul. Mungkin betul lah kata Sufyan Gombak, tapi mungkin juga tak betul. Jadi dia ada macam sanksi sikit. Mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi dia ambil yang tak betul. Tak percaya dengan kehidupan akhirat tu. Kalau Sufyan betul-betul percaya ada api neraka ni, takkan dia langgar perintah Allah. Subuh pagi ni dia takkan lambatnya. Tapi kerana tak berapa percaya, yalah ini semua taat apa ni semua. Tengoklah kalau kamu tak mati, ada tak siapa dalam dunia ni dari dulu lagi sampai sekarang hidup lagi, ada tak? Semua mati. Kata Nabi SAW, semua kita yang ada di sini dalam 100 tahun dah semua tak ada dah. Jadi bila kita mati, dia percaya pula satu orang yang apa ni, main-main ni, yang tak mau tahan Allah, dia kata kita jadi tanah, kita jadi debu. Macam mana boleh pula kita jadi debu boleh hidup balik? Dia kata Muhammad ni cakap tak betul lah. Macam mana dia cakap kita akan dihidupkan balik pula? Kata setelah jadi batu. Allah bagi tahu kepada Nabi, suruh tanya dia, nak jadi apa kau? Tak nak jadi debu, nak jadi besi, nak jadi emas.
Itu pun aku boleh hidupkan balik. Aku hidupkan balik. Kalau kau jadi besi pun aku boleh hidupkan balik. Jadi sekarang ni yang membuatkan kita tak mau beriman kepada Allah ni sebab kena taat. Kalau bila taat ni kita kena tekan nafsu kita. Itu yang tak nak lah. Makin kena tekan nafsu makin tak nak. Kenapa kita tak bangun malam? Tak sembahyang subuh. Banyak orang tak sembahyang subuh. Kenapa? Sebab itulah waktu nafsu tidur. Betul tak? Tapi kalau sembahyang subuh tu pukul matahari naik pukul 8 pun saya ingat tak ada orang nak buat. Sebab nak kena ambil uduk, nak kena berdiri. Apa pun waktu pun dia tak nak. Kalau boleh tak ada sembahyang lah. Apatah lagi nak suruh buat dakwah, pergi rumah ke rumah, cakap kalimah pula, bukan? Itu pun satu benda tak sedap. Kalau cakap dunia boleh juga borak-borak. Khususi gas. Khususi gas makna jumpa orang yang satu taraf. Khususi gas yang kita suka cakap-cakap dunia. Last keluar 3 hari. Itu naklah. Macam Hakim Mansur. Dia khususi gas mau jumpa kawan-kawan lah. Kakun-kakun lama. Sebab seronok lah cakap lah, apa khabar dah keluar lah, datanglah markas. Itu je lah. Itulah yang bukan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu Hakim boleh buat lah, khususi gas. Lepas tu dia telefon saya, Amir Sahab, saya dengan Arsyad dengan buat gas sekarang. Kan nak cerita kat saya yang dia buat gas. Sekarang dia lama tak telefon saya, maknanya lama tak buat gas lah. Bila dia buat gas dia, Hakim telefon. Dan gas dia bukan umumi, khususi, seronok. Lepas tu makan, minum. Jadi nak buat kerja agama pun mau seronok juga. Tak nak mau tekan nafsu ni. Jadi kerana itu tak menjadi semua. Buat dakwah pun tak menjadi, buat gas pun tak menjadi, semayang pun tak menjadi, apa pun tak menjadi sebab ikut nafsu, tak ikut cara Nabi. Macam ustaz-ustaz kita buat dakwah juga. Dakwah bukan satu cara je, banyak cara. Kita punya cara itu orang yang cakap ni sebenarnya dia ada la ilaha illallah je, Muhammad Rasulullah tak ada. Orang macam ni kalimahnya tak betul. Dia bukan ahli syurga ni. Orang yang sesat, tak ikut Muhammad. Kalimah la ilaha illallah tak boleh kat situ je, Muhammad Rasulullah. Semua perintah Allah tu kita kena buat cara Muhammad. Tak boleh cara lain. Tak boleh banyak cara. Macam mana dia ustaz boleh cakap banyak cara? Nampak sangat kalimah tak faham. Nampak sangat sesat dan menyesatkan orang. Banyak cara. Sebab apa dia cakap banyak cara? Dia tak nak buat dakwah yang tekan nafsu. Kalau dakwah yang pergi jumpa orang ni, bukan jumpa orang pula, jumpa semua orang. Islam, tak Islam. Ini memang tekan nafsu lah kan. Yang tak tekan nafsu jumpa kawan-kawan lah, kenalan. Macam Hakim dengan Haji Arsyad buat dakwah. Pergi sana sini. Selamanya mereka buat macam ni takkan jadi. Kita nak buat kerja agama ni, nafsu mau hancur. Buat cara Nabi tu tak ada ikut nafsunya. Kalau buat cara sendiri, itu ikut nafsu. Nafsu tak boleh hancur. Kami buat dakwah juga. Iyalah, keluar 3 hari buat dakwah. Banyak masa makan dalam tidur. Taklim pun tidur ya, macam Sufyan yang tidur. Lepas taklim makan boleh jaga. Bila bayan tidur. Bangun, keluar 4 bulan bangun. Jadi macam main-main tak boleh jadi. Benda main-main takkan jadi agama. Kata Allah, jangan kamu kawan dengan mereka yang buat agama main-main. Jangan kamu bersama dengan orang yang buat agama ni main-main. Macam amal usaha yang saya ajak kamu buat ni, buat gas ni. Jumpa bukan Islam, ajak ucap kalimah. Jumpa orang Islam, ingatkan dia tentang kalimah, ajak dia buat kerja dakwah. Ini
Dan bila orang tu marah, kita mau sabar. Jangan marah juga. Ini bukan kuatkan nafsu. Ini apa? Tekan nafsu. Baru nafsu ni lemah, baru datang taat. Kita tak boleh taat Allah ni sebab nafsu. Sebab itu kita kena buat kerja tekan nafsunya. Dua kerja. Semua perintah Allah semua tekan nafsu, tapi ada yang menekan sangatlah, iaitu buat dakwah ni. Cara Muhammad SAW dengan niat apa? Sangat menekan nafsu. Sufyan hanya boleh seminggu sekali. Hari ini hari Ahad dia datang. Dia tak boleh 2 hari pun. Tapi kalau dunia, hari-hari cuti mati saja. Itu sebenarnya cuti mati saja, bukan untuk kerja dunia. Kerja dunia tak kerja pun boleh, tak ada berdosa. Dengan syarat jangan minta kat orang lah. Apa kamu perlu minta kat Allah lah. Kalau kamu boleh minta kat Allah, pasal pula berdosa tak kerja. Tapi Sufyan tak. Kerja dunia cuti mati saja. Kerja dakwah seminggu sekali. Bila ditanya kenapa Sufyan, aku lebih baik daripada Hakim. Hakim langsung tak gas. Jadi itu jawapan salah. Hakim bukan Nabi dia. Nabi dia Muhammad. Kenapa pula dia selalu compare dengan Hakim? Hakim tu Nabi dia ke? Hakim tu makhluk macam dia. Nabi Muhammad pun makhluk ya. Tapi Allah suruh kita tak ikut siapa pun kat dunia ni, walau ulama besar, walaupun apa besar, melainkan Muhammad SAW. Orang yang ikut Muhammad SAW inilah namanya orang yang berada jalan lurus. Namanya ikut sunnah Nabi. Orang yang diberi nikmat. Inilah nama orang yang lurus. Orang yang lurus, orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat tu siapa? Muhammad SAW, tuan. Mereka tafsir syuhada, orang diberi nikmat syuhada, ulama, nabi, macam-macam orang pula. Kalau macam-macam orang nak ikut siapa pula? Pilih-pilih orang. Ada 5 orang nak kena ikut. Jalan yang lurus, jalan yang beri nikmat apa? Ulama, syuhada, siddiqin, anbiya, solehin. Aduh, mana satu nak ikut? Ikut ni kena banyak orang ke? Kalau kita disuruh ikut orang banyak, ini semua tafsir salahnya. Kalau kita disuruh ikut orang satu je tau, namanya ikut. Manusia ni satu, kena ikut banyak orang pula. Apa jadi? Allah satu pula. Mestilah yang disuruh oleh Allah ikut tu satu orang. Yang mana? Yang diberi oleh Allah Quran tu. Takkan pula siddiqin, syuhada yang tak diberi Quran, tak beri faham, kita ikut dia. Apa dah jadi? Jadi orang yang mentafsir mereka yang bernikmat ini, siddiqin, salihin, syuhada ni semua sesatkan, menyesatkan tafsir yang salah. Jalan yang orang diberi nikmat, jalan satu je, jalan Muhammad SAW. Of course kita boleh kata jalan Nabi-Nabi, tapi Nabi-Nabi lain tu untuk umat dia. Takkan pula kita kena ikut Nabi Saleh pula. Kita kena ikut Muhammad SAW aja. Sebab itu orang yang ikut sunnah Nabi ni, orang yang di jalan lurus. Kalau buat dakwah tak sunnah Nabi, mana jalan lurus? Berceramah, lepas tu kaut duit lepas ceramah. Ada Nabi buat. Nabi bukan kaut duit, bagi duit adalah. Kaut duit tak ada dia. Semua orang datang minta duit kat dia. Semua orang datang berhijrah nak makan lah itu. Nabi sampai tak ada benda nak bagi dia. Dah semua datang minta, mana banyak dia ada. Lama dia pergi suruh, kau pergilah jumpa Osman, jumpa orang ni. Sebab dia sendiri tak ada. Bukan dia tak nak. Sufyan ada bagi makan kat orang. Dia bukan Nabi pun, bukan apa pun, bagi kat orang makan pun tak nak. Namanya kedekut. Makan orang punya nak dia. Dia datang sini, terus pergi dapur nak tengok makanan.
Jadi itulah jenis orang yang tak betul. Nabi SAW bagi. Kita pula kaut. Mana boleh. Jadi jalan yang lurus tu jalan Nabi. Inilah jalan yang bawa kita kepada Allah. Dan Allah bagi tahu, wahai Muhammad, inilah jalan kau, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, jalan kamu dan jalan mereka yang ikut kamu. Kalau kita ikut sunnah Nabi, nombor satu kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Cara Muhammad SAW di lorong-lorong, di jalan-jalan. Semua orang mau jumpa. Yang belum Islam, kita mengajak dia mengucap kalimah. Yang dah Islam, kita mengajak dia buat kerja dakwah, kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, dan ajak dia sembahyang. Ini dulu dia ajak. Bila dia mula buat ni, baru ajak keluar 3 hari. Dah lama buat kerja tempatan 2-4 bulan misal, baru keluar 3 hari. Ni tak tabligh, memula saja 3 hari. Memula jumpa je 3 hari. 3 hari. Memula je, dan dalam orang tu dah keluar 3 hari, 40 hari pula. Jumpa dia 40 hari. Jumpa dia 40 hari. Kerja dakwah tak ajak, semayang tak ajak. Mana nak betul ni? Mana ada cara Nabi-Nabi buat kerja dakwah macam ni? Langsung tak ikut mana Nabi pun. Bukan saja tak ikut Nabi Muhammad SAW, cara Nabi lain pun tak ada ajak orang keluar 3 hari. Ada Nabi-Nabi lain. Semua ajak orang mengucap. Dan yang dah mengucap, ajak taat. Perintah nombor 1, taat, buat kerja dakwah. Kamu semua kalau degil tak nak buat kerja macam Nabi, takkan dapat hidayatnya. Takkan masuk syurga punya. Takkan berada jalan lurus, takkan dapat Allah, takkan dapat kebaikan dunia dan akhirat. Selamanya takkan dapat. Okey.